dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi pada kali ini, saya, Teacher Nat dan juga rakan-rakan iaitu Teacher Husna, Teacher Akis dan juga Teacher Su, kami akan menceritakan sebuah teknik berkomunikasi bersama kanak-kanak. Topik ini sangat penting dan berguna, terutama sekali buat ibu bapa, guru-guru maupun pelajar yang akan menjalani praktikum ketadika dan taska. Apakah itu teknik berkomunikasi bersama kanak-kanak? Apabila kanak-kanak menunjukkan kelakuan tertentu, mereka sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Jadi, kita sebagai ibu bapa maupun guru, kita haruslah mendengar apa yang mereka akan sampaikan dan juga kita perlu bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh itu, setiap guru maupun ibu bapa perlulah tahu cara yang terbaik untuk memberitahu dan juga berkomunikasi bersama kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah. Sebagai guru maupun ibu bapa, kita akan mendapat banyak maklumat mengenai seseorang kanak-kanak melalui daripada tingkah laku mereka. Oleh itu, kemahiran mendengar adalah yang paling penting di dalam teknik berkomunikasi kerana dengan cara itu kita memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan apa yang dirasa. Untuk memastikan teknik berkomunikasi yang digunakan adalah yang baik dan juga berkesan, kita haruslah melihat daripada segi bahawa kanak-kanak tahu yang kita memberi perhatian kepada apa yang mereka sampaikan dan kanak-kanak juga tahu bahawa kita bersedia untuk masuk ke alam mereka dan juga memahami mereka dari persepsi dunia mereka. Tetapi bagaimana caranya? Terdapat 3 bentuk kemahiran yang diperlukan apabila kita berinteraksi dengan kanak-kanak. Apa 3 kemahiran itu? Yang pertama, kemahiran mendengar. Yang kedua, ketegasan. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, penyelesaian secara kolaboratif. Kalian semua mesti nak tahu kan apa sebenarnya yang kita perlu tahu di dalam teknik-teknik ni? Apa kata kita panggil Teacher Na untuk terangkan kemahiran mendengar iaitu teknik berkomunikasi yang pertama. Boleh kan Teacher Na? Tadi Teacher Nat dah terangkan teknik berkomunikasi ada 3. Jadi, Teacher Nat akan terangkan teknik yang pertama iaitu kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar bermaksud mendengar dengan rela hati atau hati yang terbuka. Elakkan daripada memberi cadangan atau idea. Kiranya jangan mencelah. Seterusnya memberi perhatian sepenuhnya kepada kanak-kanak dan tumpukan dari segi perkataan dan perasaannya. Reflect terus kepada apa yang berlaku. Terdapat 4 komponen penting untuk menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama, body language yang selari. Dengan cara duduk di tempat yang sama dengan kanak-kanak itu. Lepas tu, ikut rentak percakapan kanak-kanak. Seterusnya, mempunyai eye contact antara mereka. Lama kelamaan, mereka akan cuba menyesuaikan diri dengan guru itu. Yang kedua, tunjukkan respon secara minimal iaitu kurangkan respon verbal. Secara verbal. Seperti okay, yes, saya faham. Dan lain-lain lagi. Jadi, gunakan respon secara non-verbal iaitu angguk. Angguk je lah. Jangan terlalu kerap sehingga mengganggu kanak-kanak itu bercerita. Sebab kanak-kanak juga perlu mendapat kepastian bahawa kita memberi fokus kepada tentang cerita mereka. Yang ketiga, menggunakan refleksi. Bila kita mendengar kanak-kanak itu bercerita, guru boleh memberi reflect daripada segi perasaan atau
maksud daripada cerita mereka. Contohnya refleksi isi cerita. Ulang semula cerita yang mereka sampaikan. Seterusnya refleksi perasaan. Contohnya kanak-kanak tu dia cakap, setiap kali saya nak pergi rumah kawan, ibu tak bagi. Jadi guru tu perlu menunjukkan perasaan prihatin. Contohnya macam, alah, sedih ke? Cikgu nampak awak sedih je. Jangan sedih-sedih, okey? Macam tu. Yang keempat, membuat rumusan. Mengulangi semula cerita yang mereka sampaikan daripada mula. Lepas tu, fokus pada poin penting sahaja. Guru perlu mengambil kira perasaan kanak-kanak kerana kanak-kanak itu selalu keliru dan tidak jelas akan isi cerita yang mereka sampaikan. Tujuan membuat rumusan tentang cerita yang mereka sampaikan supaya kanak-kanak itu jelas dan lebih fokus. Semua faham tak apa yang teacher terangkan? Okey, kalau tak faham tak apa. Mari teacher tunjukkan contoh. Teacher, boleh saya nak cakap sesuatu dengan teacher? Ya, nak cakap apa tu Nashira? Mama dengan papa saya selalu kerja. Selalu tinggal saya dekat rumah seorang-seorang. Mak saya tu bos dekat tempat kerja dia. Sebab tu dia selalu kat office. Nashira sedih ya? Mama dengan papa selalu dekat office, tak dekat rumah. Tak apa, jangan risau. Mama dengan papa pergi kerja sebab nak cari duit untuk Nashira. So Nashira jangan sedih-sedih ya? Okey. Jadi semua dah faham kan teknik yang pertama? Jom kita pergi ke teknik. Sebelum tu, Teacher Akish. Teacher Akish, cuba terangkan teknik yang kedua. Teacher Na ni main seru-seru nama kita pula. Okey. Alang-alang Teacher Akish yang cantik ni dah dipanggil. Meh teacher terangkan tentang teknik yang kedua. Okey, teknik yang kedua adalah ketegasan. Selepas mendengar, ketegasan adalah satu lagi faktor yang perlu ada semasa memberitahu kanak-kanak apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang buruk. Okey, ketegasan bukan bermaksud bertindak secara agresif kepada kanak-kanak. Ia dapat dibezakan melalui penggunaan bahasa. Okey, bagaimana untuk menyampaikan mesej secara tegas? Okey, Teacher Akish bagi tahu. Terdapat dua peringkat untuk menyampaikan mesej secara tegas. Okey, yang pertama, memberitahu apa yang kita nak. Dan yang kedua, melihat dan mendengar reaksi yang ditunjukkan. Okey, seterusnya, jenis-jenis ketegasan. Yang pertama, pernyataan saya mahu. Ia adalah permintaan, bukannya arahan. Ada bezanya. Okey, sebagai contoh, I would like, I want. Gunakan body language dan intonasi untuk menyatakan dengan tegas. Contoh macam besar sangat. Okey, yang kedua adalah pernyataan saya rasa. Contoh, cikgu tak suka kalau kamu tak jawab bila cikgu panggil. Okey, dengan tegas. Contoh macam besar sangat. Okey, yang kedua adalah pernyataan saya rasa. Contoh, cikgu tak suka kalau kamu tak jawab bila cikgu panggil. Okey, jangan lupa memberitahu sebab kerana kanak-kanak sukar memahami jika guru tidak beritahu sebab kenapa cikgu tu marah.
Tapi jangan pula salahkan kanak-kanak atau buat mereka rasa bersalah dengan apa yang kita rasa. Okey, yang terakhir adalah menunjukkan perasaan empati. Okey, menunjukkan guru faham keadaan kanak-kanak tetapi perlu tunjukkan kehendak guru tu juga. Contoh, cikgu tahu kamu suka bermain di luar tetapi cikgu takut nanti kamu jatuh. Jadi, cikgu mahu kamu bermain di dalam kelas sahaja. Okey, cara ini paling berkesan kerana ia menunjukkan bahawa guru tersebut faham kanak-kanak dan mendengar perasaan dan fikiran mereka. Okey, bila teacher dah terangkan ini, mesti ada yang nak tengok contoh kan? Okey, jom teacher tunjukkan. Tak suka buat dekat sini. Tak suka. Kenapa macam ni? Adam tak boleh macam ni tau. Teacher tak suka. Adam kena buat kerja sekolah yang teacher dah bagi. Kalau tak nanti Adam tak tahu apa yang Adam belajar. Boleh tak Adam buat kerja elok-elok lepas ni? Kalau Adam buat kerja elok, nanti teacher bawa main kat taman kat luar. Okey? Okey. Boleh. Yeay! Okey, teknik yang kedua dah settle. Jadi, semua mesti nak tahu teknik yang terakhir kan? Kita panggil Teacher Su pula untuk terangkan. Teacher Su? Oh, Teacher Su. Ya Allah, sempat lagi dia main dengan Oden, ya? Oh, nak tahu teknik berkomunikasi dengan kanak-kanak yang terakhir? Boleh, mari teacher terangkan. Terdapat 6 langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara kolaborasi. Antaranya ialah: yang pertama, berbincang tentang apa yang berlaku. Yang kedua, kenal pasti apa keperluan bagi kedua-dua pihak dan nyatakan dengan tegas apa kehendak kita. Yang ketiga, bersama mencari idea bagaimana untuk selesaikan masalah ini bagi kepuasan hati kedua-dua pihak. Yang keempat, buat keputusan tentang cara mana yang hendak digunakan. Yang kelima, buat keputusan bagaimana untuk melakukannya. Yang keenam, pastikan semula adakah cara ini berkesan. Antara kebaikan kaedah ini ialah: yang pertama, apabila kita melibatkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah bersama dan buat keputusan, penerimaan mereka lebih positif. Yang kedua, kanak-kanak lebih bermotivasi untuk mengikut cara yang dipilih bersama-sama. Yang ketiga, apabila kita mendengar luahan rasa kanak-kanak, ia juga mengajar mereka untuk mendengar cakap kita. Yang keempat, kaedah ini tidak berkesan jika situasi ini dalam keadaan bahaya atau mendesak. Bila Teacher Turaya dah terangkan ni, mesti ada yang nak tengok sketsa untuk teknik ni kan? Jom kita tengok. Okey, jadi hari ni cikgu nak awak berdua baca buku ni dan nanti cikgu nak suruh awak melukis. Boleh? Okey, tapi sebelum tu cikgu nak pergi toilet dulu. So sementara cikgu pergi, awak berdua jangan gaduh-gaduh, jangan berkelahi satu sama lain. Baca dulu yang cikgu suruh, okey? Tak payahlah. Tak boleh. Tidak je. Hei, ya Allah, ya Allah. Apa yang jadi ni? Stop, berhenti. Berhenti, cikgu kata berhenti. Cikgu baru tinggalkan awak berdua sekejap dah bergaduh. Kenapa? Kenapa awak dah bergaduh ni? Dia ni ambil buku orang. Kenapa awak ambil buku dia? Sebab saya nak betul-betul. Kenapa awak nak melukis dekat buku dia? Sebab saya terlupa. Awak terlupa nak bawa buku awak. Lain kali, awak tak boleh buat macam tu dekat Nashira. Awak kena minta buku baik-baik dekat dia. Sekarang, cikgu nak awak minta maaf dekat Nashira dulu sebab awak dah buat buku dia macam tu tadi. Cuba awak minta maaf dulu kat Nashira. Cepat.
Okey, kan dah bagus sama minta maaf tu. Okey, sekarang cikgu nak awak minta buku tu baik-baik dari Nashira. Cubalah cakap, Nashira, boleh tak saya nak pinjam buku awak? Nashira, boleh tak saya nak pinjam buku awak? Nah, kasih. Kan boleh elok-elok minta buku kat Nashira. Dari sini kita pernah tahu teknik berkomunikasi bersama kanak-kanak itu penting. Penyelesaian secara kolaboratif itu amat penting apabila kita berinteraksi bersama kanak-kanak. Jadi kita perlulah mengetahui kaedah yang betul. Terima kasih. Bye. Okey, semua pun dah tahu kan 3 teknik berkomunikasi dengan kanak-kanak kan? Tapi jom kita tanya Teacher Nat, apa kesimpulan yang boleh dibuat dari semua Teacher Nat, Teacher Akish dan saya telah terangkan ini? Teacher Nat, Teacher Nat. Apa? Lah, Teacher Su nak suruh Teacher Nat terangkan yang kesimpulan dia ke? Boleh, tak ada masalah. Sekejap. Sebelum Teacher Nat nak bagi tahu kesimpulan, Teacher Nat nak selitkanlah juga teori yang boleh kita gunakan semasa kita berkomunikasi bersama kanak-kanak. Apakah teori tersebut? Okey, teori yang pertama ialah teori pelaziman operan. Okey, siapa yang keluarkan teori ni? Orang yang keluarkan teori ni ialah B.F. Skinner. Nak tengok B.F. Skinner tu apa? Siapa? Okey, ini ialah B.F. Skinner, orang yang mengeluarkan teori pelaziman operan. Apa tu teori pelaziman operan ni? Okey, teori ni dia ada 2. Yang pertama, hukuman positif, negatif dan juga ganjaran positif dan negatif. So, 2 teori ni memang sangat bagus apabila kita aplikasikan bersama kanak-kanak, sebab bila kanak-kanak tu bercerita bersama kita, so kita boleh cakap dengan diorang yang bagus awak ni sebab cerita dengan cikgu. So, kita boleh berikan pujian supaya benda tu lebih merangsang mereka untuk lebih banyak bercerita dengan kita sebenarnya. Okey, yang kedua ialah ketegasan. Bila kita menggunakan ketegasan, seperti yang tadi dah disampaikan oleh teacher sebelum ni, yang ketegasan tu amat penting kan dalam teknik untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak elok sebenarnya. Memang ketegasan tu amat penting, jadi apa yang kita boleh aplikasikan di dalam ketegasan ni dan penyelesaian secara kolaboratif ialah kita boleh menggunakan hukuman positif dan negatif sewaktu kita berkomunikasi bersama kanak-kanak. Secara kesimpulannya, apa yang dapat kita simpulkan dari apa yang Teacher Na dah sebutkan, Teacher Akis dah sebutkan dan juga Teacher Su dah sebutkan? Okey, kesimpulannya ialah resepi yang paling penting yang perlu ada di dalam komunikasi bersama kanak-kanak ini ialah emosi guru dan ibu bapa. Maksudnya, bagaimana perasaan kita secara sesuai dengan apa yang kanak-kanak ceritakan. Kita ni sebagai seorang ibu bapa maupun guru, kita tak boleh menghina atau merendah-rendahkan kanak-kanak dengan perkataan yang sinis, yang kasar dan melalui tingkah laku yang kita tunjukkan, kerana perkara itu sudah semestinya akan mengecewakan para kanak-kanak dan mereka tidak akan lagi berkomunikasi bersama kita. Yang terakhir ialah ketegasan dan penyelesaian secara kolaboratif digunakan untuk menangani tingkah laku yang kurang baik di dalam kanak-kanak.